Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat bersama-sama kita menyambung semula bagi tafsir surah At-Tariq bagi juzuk Amma, dan kita akan menyambung pada ayat yang ke-10. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan berkenaan dengan konteks ayat yang kita bacakan ini, iaitu mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta yang menciptakan manusia daripada air mani dan mengeluarkan air mani itu di antara tulang sulbi dan juga tulang pinggul, dan Allah Ta'ala juga berkuasa membangkitkan manusia setelah kematian. Lepas itu Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam ayat 9 dan 10 berkenaan dengan perjalanan manusia pada hari qiyamah. Ya, Allah Ta'ala terangkan kepada kita mengenai sifat hari qiyamah, dan perjalanan manusia pada hari qiyamah. Ya, perjalanan manusia pada hari qiyamah. Baik. Kita lihat dekat sini apa kata Allah Ta'ala. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Yang memberi maksud, maka ketika itu manusia tidak ada daya kekuatan pun dan tidak juga memiliki penolong. Okay, setelah mana Allah Ta'ala terangkan kepada kita berkenaan dengan sifat hari kiamat. Antara sifat hari kiamat kita dah lihat pada ayat ke-9, iaitu ia merupakan hari di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membongkarkan segala perkara-perkara yang tersembunyi. Okay? Itu satu kedahsyatan, salah satu bentuk kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala bawakan kepada kita, alhamdulillah, Allah Ta'ala bawakan kepada kita pada ayat ke-10 kemuncak kepada kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Apakah kemuncak kedahsyatan peristiwa hari kiamat itu? Iaitu Allah Ta'ala menyatakan manusia menghadapi dua keadaan. Ya, manusia menghadapi dua keadaan. Yang pertama, quwwah. Yang kedua, nasir. Maksudnya pada hari kiamat itu, kata Allah Ta'ala, manusia tidak memiliki kekuatan. Apa makna kekuatan dekat sini? Kekuatan di sini menunjukkan pada hari kiamat, manusia tidak lagi memiliki kerajaan. Tidak lagi memiliki kuasa. Kuasa kat sini, kekuatan kat sini merujuk kepada kuasa. Jadi maksudnya Allah Ta'ala peringatkan kepada manusia bahawasanya kuasa yang mereka ada, kerajaan yang mereka miliki pada saat ini, itu hanyalah merupakan daripada nikmat dunia yang Allah berikan kepada mereka. Ya, apabila mereka balik di hari akhirat, tidak ada sebarang kerajaan, tidak ada sebarang kekuasaan, melainkan kepada kerajaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang sebuah hadis qudsi. Ya, apabila pada berlakunya peristiwa hari kiamat itu, apabila manusia nak dibangkitkan, ditiupkan sangkakala yang kedua, maka Allah Ta'ala berfirman,
limanil mulkul yaum, kata Allah. Siapakah pemilik kepada kerajaan pada hari ini? Ya, siapakah pemilik kerajaan pada hari ini? Lalu semua manusia akan jawab, lillahil wahidil qahhar. Ia adalah milik kepada Tuhan yang esa lagi maha al-qahhar, lagi maha perkasa. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun, Allah Subhanahu Wa Taala pun ada menyebutkan mengenai ayat yang saya bacakan tadi yang disebut dalam hadis qudsi, iaitu dalam surah Ghafir pada ayat yang ke-16. Ya, kata Allah, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Pada hari itu semua perkara akan menjadi nyata dan jelas, baris. Semua akan dijelaskan. Ya, jelas dari sudut iman manusia, akidah manusia, keyakinan manusia, hati manusia, apa yang disembunyikan dalam hati dan fikiran, apa yang disembunyikan daripada pandangan manusia, atau yang disembunyikan daripada pengetahuan manusia. Ya, kata Allah, tidak ada pada saat itu sesuatu yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Maka kat sini menunjukkan kepada kita yang pertama, daripada tafsiran yang kita ambil, Allah Ta'ala menjelaskan bahawasanya tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan yang dimiliki oleh manusia sebagaimana kuasa dan kerajaan yang mereka miliki sewaktu di dunia dahulu yang memberikan manfaat kepadanya. Maknanya, jika mereka pernah memiliki kuasa, mereka pernah memiliki kedudukan, mereka pernah memiliki kerajaan sewaktu di dunia itu, sebesar mana pun kerajaannya, pada hari akhirat, ia tidak akan memberikan apa-apa manfaat, apa-apa pertolongan, apa-apa perlepasan yang membantu mereka pada hari qiyamah. Sebab apa? Sebab yang menjadi raja dan yang berkuasa pada saat itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang disebut sebagai Maliki Yaumiddin. Dialah raja yang berkuasa sepenuhnya pada hari qiyamah dalam menjatuhkan hukuman dan juga memberikan ketetapan dan juga menyoal dan menghisap manusia pada hari qiyamah. Ya, baik. Yang kedua, apakah dimaksud dengan quwwah kat sini? Quwwah dekat sini selain daripada ditafsirkan makna kuasa, kerajaan, kedudukan, quwwah di sini juga merujuk kepada iaitu pengikut yang ramai. Ya, pengikut yang ramai. Maknanya sebab masyarakat Arab dahulu, bila seseorang itu memiliki pengikut yang besar, memiliki pengikut yang ramai, maka mereka itu digelar sebagai orang yang memiliki kuasa, orang yang memiliki kekuatan. Ya, kekuatan itu datang daripada pengikut mereka yang besar jumlahnya dan yang ramai. Jadi Allah Ta'ala sebut fama lahu min quwwah. Maknanya dekat sini pada hari kiamah tidak akan bermanfaat kepada manusia itu sekalipun ia memiliki keluarga yang besar, sekalipun ia memiliki anak yang ramai, sekalipun mereka memiliki pengikut yang besar jumlahnya, followers yang ramai jumlahnya, itu semuanya tidak akan memberikan apa-apa manfaat kepada manusia pada hari kiamah. Tidak akan. Maka sebab itu, pengikut bukanlah, kita kena faham pengikut ini atau keluarga yang ramai ini bukanlah tidak memberi manfaat kepada kita secara mutlak. Tidak. Dia boleh memberi manfaat pada kita sekiranya kita berjaya menjadi contoh yang baik kepada pengikut kita. Maksudnya jika pengikut kita yang ramai itu, mereka mengikuti kita atas dasar keimanan. Mereka mengikuti kita atas dasar ketakwaan. Mereka mengikuti kita atas dasar amal yang saleh. Kalau begitu, besar pahala kita. Ya, besar pahala. Kerana Nabi sebut dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha
wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang telah memberikan satu contoh pekerjaan perbuatan yang baik, maka baginya pahala kebaikan, demikian orang-orang yang mengikut kebaikan itu kemudiannya, tanpa dikurangi pahalanya walaupun sedikit pun. Di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita memiliki pengikut, memiliki keluarga yang ramai, yang besar, tapi mereka mewarisi daripada kita itu kebaikan-kebaikan, maka terbuktilah bahawasanya kita beroleh pahala yang besar. Tapi kalau sebaliknya, ini yang Allah Ta'ala peringatkan dalam ayat Al-Quran, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang paling malang, orang yang paling celaka, ya, yang paling celaka sekali adalah orang-orang yang dia diseksa dengan dosa yang dia buat. Tak cukup sekadar itu, dia turut diseksa disebabkan kerana dosa pengikut-pengikut dia yang telah mengikutinya. Kalau pengikut, dia kena seksa dengan satu seksaan, iaitu perbuatan dosanya mengikut. Adapun orang yang diikuti, dia diseksa dengan dua seksaan. Satu, kerana perbuatan dosa dia sendiri melakukannya. Dua, kerana dia telah memberikan satu ikutan, galakan, saranan yang tidak baik kepada orang lain supaya mengikutinya. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Ankabut. Pada ayat yang ke-12 kata Allah, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Kata Allah, mereka akan memikul beban-beban dosa mereka bersama dengan dosa mereka itu adalah dosa-dosa orang-orang lain yang turut dipikul olehnya. Bayangkan, dosa sendiri kita nak pikul pun adalah satu beban yang memberatkan, apatah lagi kalau kita nak memikul bersama dengan beban kita itu adalah beban-beban yang lain. Maka ini adalah satu penghinaan dan seburuk-buruk manusia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala peringatkan kepada kita sebagai satu pengajaran. Baik. Kemudian kita balik semula, disebutkan quwwah fama lahu min quwwah, tidak ada pada mereka itu akan kekuatan. Ya. Tidak ada bagi manusia itu akan kekuatan. Quwwah dekat sini yang ketiga ditafsirkan kepada maksud kekuatan keupayaan. Yang ketiga ditafsirkan kekuatan kat sini maknanya keupayaan. Maknanya manusia tidak memiliki keupayaan, tidak memiliki keupayaan untuk menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyelamatkan mereka daripada siksaan api neraka. Tak ada. Ya, kalau kat dunia ni, misalnya kalau kita ditimpa sesuatu kesusahan, ya, misalnya ataupun ditimpa sesuatu kesulitan, kita masih boleh berusaha. Kita masih lagi boleh diberikan keupayaan, daya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita keluarkan diri kita daripada kesulitan itu. Ya, masih Allah beri kepada kita kemampuan. Allah beri kepada kita keupayaan. Ya, kemampuan, keupayaan masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi cuba kita bayangkan pada hari kiamat, di mana kita seolah-olah orang yang tiada kekuatan. Kita tidak ada keupayaan. Bukan maksudnya kita tak ada tenaga, bukan. Tetapi maksud dekat sini, Allah Ta'ala nak menggambarkan bahawasanya pada saat itu manusia ada tenaga, tetapi tenaganya itu
langsung tidak akan dapat memberikan apa-apa faedah baginya kerana nak menolak azab Allah yang sangat berat, yang sangat keras itu tak terdaya oleh mereka. Mereka tak ada daya nak menolaknya, tak ada daya. Ya, dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bagaimana orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang memiliki kekuatan sekalipun, mereka tidak ada daya dan keupayaan untuk menghindarkan, menyelamatkan diri mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sekejap ya. Minta maaf lah banyak. Ibu pula saya sakit perut. Sekejap ya, minta maaf. Nanti saya habis lambat sikit.
Minta maaf. Kita sambung balik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang seterusnya, wala nasir. Mereka juga tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Nasir dekat sini kalau kita lihat, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya manusia pada ketika itu mereka tidak akan mendapat pertolongan. Apa maksud pertolongan kat sini? Penolong dekat sini tu siapa? Ya. Siapakah yang dimaksudkan dengan penolong dekat sini? Ya. Yang dimaksudkan penolong dekat sini merujuk kepada beberapa perkara. Yang pertama, penolong dekat sini adalah merujuk kepada, iaitu merujuk kepada ahli keluarga mereka. Ya, ahli keluarga mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam beberapa ayat Al-Quran yang lain, ya, Allah Taala sebutkan berkenaan dengan yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Maknanya pada hari itu antara benda yang terawal manusia akan minta pertolongan, minta agar dia dibebaskan daripada neraka. Siapa? Iaitu ahli keluarganya. Iaitu ahli keluarganya. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya pertolongan yang pertama yang akan dicari oleh manusia pada hari kiamat itu, pertolongan pertama yang akan dicari pada hari kiamat itu adalah merujuk kepada pertolongan manusia kepada sesama ahli keluarganya. Ya, pertolongan manusia sesama ahli keluarganya. Sebab Allah Ta'ala sebut bibani wa sahibatihi wa akhi. Ya. Baik, yang keduanya, pertolongan dekat sini adalah merujuk kepada pertolongan yang merujuk kepada pengikut-pengikut mereka ataupun teman-teman, rakan-rakan mereka. Itu yang kedua. Teman-teman dan juga rakan-rakan mereka. Ya. Itu juga yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang sama dalam surah Al-Haqqah, yang mana disebutkan bahawasanya wa fasilatihi allati tu'wi. Ya. Wa fasilatihi allati tu'wi. Dan fasilatihi, ya, maksudnya adalah rakan-rakan, teman-teman mereka yang bersama-sama dengan mereka sewaktu di dunia dahulu. Ya. Sewaktu di dunia dahulu. Maka kat sini menunjukkan kepada kita, ya, disebutkan, misalnya contoh disebut wa fasilatihi allati tuwi, maknanya termasuk yang kedua pertolongan yang dicari oleh manusia pada hari akhirat adalah pertolongan daripada rakan, teman, pengikut dan kenalan. Ini yang kedua. Tapi Allah Ta'ala kata pada hari kiamat tak ada dah. Ahli keluarga yang terdekat pun tidak, teman kenalan pun tidak, kata Allah. Ya, teman kenalan mereka pun tidak. Yang ketiga, nasir. Penolong dekat sini adalah merujuk kepada siapa? Merujuk kepada amalan-amalan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala nak mengatakan, sebab orang-orang kafir ini pun mereka ada amalan-amalan baik mereka. Ya, mereka pun ada amalan-amalan baik mereka. Ya. Tetapi Allah Ta'ala sebut amalan kebaikan mereka itu pun tidak bermanfaat bagi mereka pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wa qadimna ila ma amilu min amal
faja'alnahu haba'an manthura. Ya. Iaitu kami telah menjadikan, ya, kami telah menjadikan perbuatan amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir itu sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagai debu yang berterbangan. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya, ya, menggambarkan kepada kita bahawasanya semua amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir semuanya tidak akan bermanfaat bagi mereka walaupun sedikit. Ya, tidak akan bermanfaat bagi mereka walaupun sedikit. Maka jelas dekat sini menunjukkan kepada kita dalil bahawasanya amalan orang-orang kafir tidak akan bernilai dan tidak akan bermanfaat bagi mereka pada hari kiamah. Ya, tidak akan bernilai dan tidak akan bermanfaat pada hari kiamah. Ya. Jadi amalan orang kafir ini tertolak. Ya, kerana mereka melakukan amalan itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, bukan sekadar amalan orang kafir itu tidak bermanfaat, termasuk juga padanya adalah amalan orang-orang munafik. Amalan orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik mereka juga melakukan amalan. Mereka juga melakukan amalan, tapi amalan yang mereka lakukan itu adalah merupakan amalan yang dipenuhi dengan sifat riya, sifat sum'ah, sifat ujub dan yang seumpama dengannya. Maka dekat sini Allah ingatkan kepada kita pengajaran yang kita perlu ambil daripada tafsir ini menunjukkan bahawasanya sebaik-baik penyelamat kita, sebaik-baik penolong kita adalah amal salih kita. Ya, adalah amal salih kita. Namun kita kena ingat di sana ada amal salih yang tidak dapat membantu kita pada hari kiamah. Ada amal salih yang tidak akan dapat membantu kita pada hari kiamah. Ya, iaitu jika sekiranya amal salih itu dipenuhi dengan riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang seumpama dengannya. Ya, maka dia tidak bernilai. Baik. Termasuk juga amalan itu tidak akan bernilai sekiranya amalan itu tidak ada iman. Suatu orang kafir, amalan dia tidak bernilai disebabkan kerana dia melakukan amalan dalam keadaan tidak ada iman. Maka sebab itu tak bernilai baginya. Ya. Okey. Maka itu yang sebenarnya disebutkan sebagai nasir. Ya. Tidak ada pertolongan. Pertolongan kat sini merujuk kepada amalan mereka tidak akan memberi apa-apa manfaat bagi mereka. Amalan mereka tidak akan dapat memberi manfaat bagi mereka. Baik. Kemudian yang seterusnya nasir dekat sini, pertolongan dekat sini juga adalah merujuk kepada tidak bermanfaat bagi mereka itu juga apa dia selain daripada amalan mereka, iaitu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Pertolongan kat sini merujuk kepada syafa'ah. Di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya orang kafir tidak akan dapat syafa'ah. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, as'adan nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Manusia yang paling dapat manfaat daripada syafaat aku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mereka yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka kat sini menunjukkan para ulama bersepakat menyatakan bahawasanya orang-orang kafir memang sama sekali tidak akan dapat
syafaat daripada Nabi SAW. Itu disepakati ya oleh para ulama. Ya, disepakati oleh para ulama. Maknanya mereka tak akan dapat syafaat Nabi SAW dan juga mereka tidak akan mendapat syafaat daripada daripada Quran, daripada amal saleh dan syafaat-syafaat yang selain darinya. Okey, baik. Kemudian kita lihat balik pada ayat yang berikutnya. Ini pengajaran, beberapa pengajaran yang kita dah sebut dah tadi. Bahawasanya hari kiamat itu adalah merupakan hari yang tiada kekuatan bagi manusia dan hari yang tiada bagi manusia itu akan pertolongan. Dan kita dah bincang dah tadi, apakah itu kekuatan dan apakah itu pertolongan yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Maka sebab itu, apakah kekuatan kita pada hari kiamat? Apakah pertolongan kita pada hari kiamat? Ini telah disebut oleh para ulama. Yang pertama, kekuatan kita pada hari kiamat adalah tauhid dan iman serta ikhlas. Ada 3 perkara. 3 perkara ini adalah merupakan kekuatan yang paling utuh bagi seseorang yang beriman itu bila dia balik ke negeri akhirat. Yang pertama, kekuatan iman dan tauhid. Mesti mati dalam keadaan bersih akidahnya. Mesti mati dalam keadaan bersih tauhidnya. Maknanya dia meninggal dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah. Dia meninggal dalam keadaan dia tidak ada kepercayaan khurafat. Dia tidak ada kepercayaan tahyul. Dia tidak ada kepercayaan sesuatu benda boleh memberi manfaat, sesuatu benda boleh memberi mudarat. Tidak ada. Melainkan Allah lah yang boleh memberikan manfaat, boleh memberikan mudarat, boleh memberikan sesuatu benda bermanfaat, satu benda tidak bermanfaat. Itu semua adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau dia mati dalam keadaan dia ada kepercayaan kepada benda-benda itu, boleh membawakan manfaat itu, boleh menolak mudarat itu, maka itu adalah orang yang balik ke hari akhirat dalam keadaan dia tidak ada kekuatan. Kekuatan untuk menghindarkan dia daripada azab Allah. Iaitu asasnya iman dan tauhid. Yang kedua, kekuatan yang disebutkan oleh para ulama dekat sini adalah kekuatan ikhlas. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat bagi manusia itu harta dan anak pinaknya. Melainkan yang akan bermanfaat baginya adalah hati yang sejahtera. Ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan qalbun salim. Ada yang kata qalbun salim ni maknanya salimatul iman, yang sejahtera iman dia. Tapi ada juga yang nafsirkan kat sini maksudnya adalah salimatu al-amal. Maknanya ketika ia berbuat amalan, hati itu sejahtera daripada perkara-perkara yang merosakkan amal, iaitu bersih daripada sifat riya, bersih daripada sifat ujub, bersih daripada sifat takabur, dan bermacam-macam sifat-sifat yang lain. Dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya bila bersih daripada perkara-perkara yang seperti ini, bebas daripada perkara-perkara yang seperti ini, maka itu menunjukkan kepada kita bahawasanya, menggambarkan kepada kita bahawasanya betapa keutamaan untuk kita memelihara hati kita supaya ia tetap ikhlas. Yang ketiga, disebutkan apa? Yang ketiga disebutkan adalah iaitu hendaklah selain daripada tauhid, selain daripada ikhlas,
Dan yang ketiga adalah hendaklah kekuatan yang diperolehi itu adalah merupakan kekuatan dari sudut ya, sorry. Okey, yang ketiga. Yang ketiga yang disebutkan selain daripada iman, selain daripada ikhlas, yang menentukan ia, kekuatan yang ia perlukan supaya ia selamat pada hari kiamah juga adalah ketakwaan. Ya, ketaatan dan ketakwaan. Ketaatan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kat sini menunjukkan kepada kita, sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kamu mengumpul bekalan, kerana sebaik-baik mengumpul bekalan itu adalah merupakan bekalan takwa. Ya, adalah merupakan bekalan takwa. Maka kat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kita perlukan 3 kekuatan. Bila iman kita baik, takwa kita baik, ikhlas kita pada amalan, insya-Allah kita akan beroleh kekuatan pada hari qiyamah. Ya. Yang seterusnya disebutkan sebagai nasir. Kat sini juga menunjukkan kita memerlukan pertolongan. Ya, kita memerlukan pertolongan. Jadi apakah pertolongan-pertolongan yang diperlukan untuk menyelamatkan kita? Yang pertama dekat sini adalah pertolongan itu datang daripada amal yang saleh. Ya, amal yang saleh. Okay. Yang kedua, selain daripada amal yang saleh yang menjadi penolong bagi kita, yang keduanya penolong bagi kita pada hari kiamat yang kita perlukan adalah merupakan syafa'ah. Ya, kita memerlukan syafa'ah. Kerana syafa'ah itu termasuk daripada bahagian pertolongan yang diperlukan oleh manusia pada hari qiyamah. Ya, pada hari qiyamah. Maka kat sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tentang apa yang disebutkan sebagai syafa'ah. Ya, apa yang disebut sebagai syafa'ah. Baik, yang ketiga, selain daripada amal saleh, selain daripada syafa'ah, yang ketiga yang diperlukan juga adalah merupakan pertolongan untuk kita adalah teman-teman yang saleh. Ya, teman-teman orang yang beriman. Ya, itu juga diperlukan. Ya, sebab selain daripada amalan kita yang dapat menyelamatkan kita, kalau tak terdaya juga, maka kita perlukan kepada syafa'ah. Kalau tak terdaya juga, maka akhir sekali kita berhajatkan kepada teman yang soleh untuk memberikan syafa'ah. Ya. Okay, sekarang kita tengok pada ayat ke-11. Saya baca ayat ke-11 sehinggalah kepada ayat ke-12. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Subhanallahul azim. 2 ayat kat sini. Apa kata Allah? Demi langit yang mengandungi hujan dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Ya, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Jadi pada 2 ayat ini, setelah Allah cerita tentang hari kiamat, Allah cerita yang Allah berkuasa ciptakan hari kiamat, Allah cerita tentang kedahsyatan kiamat yang akan dilalui oleh manusia. Sekarang ni Allah Ta'ala bawa kepada kita, Allah bersumpah dengan kekuasaan Allah. Ada 2 bentuk kekuasaan Allah yang Allah bersumpah dengannya. Ya, Allah bersumpah dengannya. Ya.
Kenapakah Allah Ta'ala bersumpah dengan dua perkara ini? Dengan dua kekuasaan Allah Ta'ala ini. Kata para ulama tafsir, adalah untuk membuktikan, meyakinkan kepada manusia bahawasanya hari kiamat itu adalah merupakan hari yang benar. Ya, hari kiamat itu adalah merupakan hari yang benar. Maknanya bukan hari yang ragu-ragu, tapi dia adalah hari yang yakin, ya, dan hari yang yang yakin dan juga hari yang benar, ya. Baik. Okey, kita sambung balik. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allah sebut, demi langit yang mengandungi hujan. Sebenarnya langit tak mengandungi hujan, ya. Maksud as-sama' kat sini ditafsirkan dengan makna awan. Oleh kerana awan tu berada di kawasan langit dunia, maka sebab itu Quran menyebutnya sebagai as-sama'. Kerana as-sama' ni pada maksud asalnya merujuk kepada tinggi, benda yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Sebab tu kita tengok, oleh kerana awan ni berada di tempat yang tinggi, maka sebab tu Quran panggil awan pun sama' juga. Sama' yang memberi maksud langit, ya. Tapi bukan berarti langit yang menurunkan hujan, tidak. Tapi yang memberi maksud kepada awan yang menurunkan hujan, ya. Baik. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Demi awan yang mengandungi hujan, ar-raja', ya. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi, Allah bersumpah dengan bumi pula, kerana sifat bumi itu setelah menerima air hujan, ia akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ia akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Baik. Dekat sini, Allah Ta'ala bersumpah dengan dua kekuasaan Allah. Pertama, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Yang pertama kita nak kena faham, para ulama menafsirkan, Allah Ta'ala lah yang berkuasa untuk menurunkan air hujan. Dan Allah juga yang berkuasa menahan air hujan daripada turun. Lepas tu kita jumpa banyak tempat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kamilah yang telah menurunkan daripada langit itu air-air yang mensucikan. Maka kat sini menunjukkan pada kita, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan ia berkuasa menurunkan air hujan. Kat sini diberikan beberapa tafsiran. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah yang Allah berkuasa menurunkan air hujan adalah merujuk kepada bagaimana sebab kalau kita tengok ayat yang ke berapa nanti lepas tu, ayat ke-13 tu nanti Allah bersumpah dengan, Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran. Lepas Allah cerita pasal air hujan, Allah bersumpah dengan Quran, ya. Baik. Okey. Allah bersumpah, kemudian Allah bersumpah dengan Al-Quran. Maka ada yang mengatakan dekat sini, as-sama, ar-raja', air hujan dekat sini, ditafsirkan maknanya Allah Ta'ala menurunkan, iaitu Al-Quran. Sebab Quran kan diturunkan daripada langit dunia secara beransur-ansuran. Maka perumpamaan Al-Quran yang diturunkan secara sedikit-sedikit itu, manfaatnya umpama air hujan yang diturunkan hingga ia membasahi bumi dan ia menyebabkan bumi ini subur dan mengeluarkan hasil. Itu satu pandangan. Tapi tak, pandangan ni bukan pandangan yang masyhur.
Yang kedua ditafsirkan makna kenapa Allah bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan. Tadi yang pertama, saya nak merujuk kepada sifat Quran yang memberikan hidayah, yang membawa hidayah. Quran sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah, dan petunjuk itu memberi manfaat kepada semua makhluk sebagaimana air hujan memberi manfaat kepada seluruh muka bumi. Yang kedua, alhamdulillah, ada yang menafsirkan maksud Allah bersumpah dengan langit yang menurunkan air hujan itu, ia adalah merujuk kepada, iaitu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala bersumpah dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah yang berkuasa untuk menciptakan hari kiamat. Ya. Baik. Jadi jelas kat sini ya. Iaitu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Apa maksud hari kiamat kat situ? Allah Ta'ala nak memberikan gambaran hari kiamat itu sangat mudah bagi Allah, seperti mana perumpamaan Allah Ta'ala menurunkan air hujan. Allah turunkan air hujan di padang yang kering kontang. Lepas tu kita tengok padang yang kering kontang itu telah mengeluarkan hasil tumbuh-tumbuhan. Ya, telah mengeluarkan hasil tumbuh-tumbuhan. Maka kat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya kedua-dua ayat ini Allah Ta'ala nak bersumpah bahawasanya peristiwa kiamat ini adalah peristiwa yang benar, peristiwa yang yakin, peristiwa yang pasti, ya, dan Allah berkuasa untuk menciptakan hari kiamat ini dengan sangat mudah bagi Allah, sebagaimana mudahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan air hujan, kemudian menurunkan air hujan di padang yang kering kontang, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan daripada tanah yang kering kontang itu apa dia? Mengeluarkan padanya akan tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, sayur-sayuran dan bermacam-macam lagi. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bagaimana jelas, ya, bagaimana jelas untuk kita fahami bahawasanya Allah Ta'ala nak menunjukkan yang hari kiamat itu adalah merupakan hari kiamat yang pasti, dan ia adalah hari kiamat yang benar-benar akan berlaku, dan ia adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang kafir mereka tak beriman, orang musyrikin tak beriman, sebab bagi mereka amat sulit untuk orang yang tulang belulangnya dah hancur, dengan sekian lama dia telah mati ribuan tahun, ratusan tahun, mana mungkin ia dapat dihidupkan balik, ya, disatukan balik tulang belulangnya, daging-dagingnya dan sebagainya. Sedangkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala perkara itu semudah seperti menurunkan air hujan dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang kita nikmati sewaktu kita berada di dunia ini, ya. Baik. Maka dekat sini ada dua. Satu, pandangan yang menyebutkan mengenai Allah bersumpah dengan cahaya Quran, ya, bersumpah dengan cahaya Quran dan bersumpah dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua menyebutkan bagaimana Allah Ta'ala bersumpah dengan peristiwa hari kiamat, ya, peristiwa hari kiamat di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan manusia yang telah mati semudah sebagaimana kita melihat tanah-tanah yang kering kontang, kemudian bila turunnya air hujan maka ia akan tumbuh semula seperti seolah-olah pohon yang telah ditanam atau disemai oleh manusia sendiri, ya. Kemudian
Jadi ada dua perkara yang kita nak lihat dekat sini. Ya. Okey. Ada dua pengajaran ya. Lepas kita dah rujuk pada tafsir, kita nak ambil pengajaran dekat sini. Ya. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita bahawasanya sifat manusia ini adalah seperti sebuah ke? Entah menjelaskan. Seperti sebuah tanah yang tandus. Ya. Berdasarkan tafsiran tadi, Allah Ta'ala nak bagi tahu kita ni manusia ni daripada tanah. Dan tanah ni sifat dia bila tidak ada air hujan, dia akan keras. Cuba kita tengok tanah. Kalau hujan tak turun, tanah tu jadi keras. Bila tanah tu tidak basah, dia bersifat keras. Ya. Maka disebabkan oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pelbagai bentuk ujian, memberikan pelbagai bentuk nikmat. Terutamanya Allah Taala memberikan kepada manusia itu petunjuk Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Tujuan dia adalah umpama air hujan tadi. Fungsinya, fungsi hidayah, fungsi amal saleh, fungsi ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian fungsi ilmu yang bermanfaat, kemudian termasuk padanya adalah fungsi taqwa, fungsi iman dan sebagainya, adalah umpama air hujan untuk melembutkan kembali melembutkan kembali tanah tadi, melembutkan semula tanah yang keras. Sebab itulah manusia ini kalaulah dalam kehidupan, ya, mereka langsung tidak dididik dengan keimanan, tidak disemai dengan keimanan, kalau mereka tidak diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, kalau mereka tidak mengerjakan amal soleh misalnya, kalau mereka misalnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun menjadikan Quran itu dan sunnah Nabi SAW itu sebagai panduan dan sebagai ikutan mereka, ya, sebagai panduan mereka, pegangan mereka, nescaya hati mereka itu akan menjadi hati yang keras. Sebagaimana tanah, dia akan menjadi keras dan menjadi kering dan berdebu, ya, yang kita tak boleh nak ambil manfaat daripadanya, melainkan apabila dia telah pun disirami dengan air, maka kesan daripada itulah tanah yang telah subur tadi, yang telah basah tadi, dia dapat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Seolah-olahnya pengajaran kat sini nak menunjukkan, kalau kita manusia hidup tanpa iman, kita hidup tanpa agama, kita hidup tanpa ilmu, yakni dalam kejahilan, kita hidup tanpa amal saleh, kita hidup tanpa akhlak misalnya, kita hidup tanpa akhlak, kita hidup tanpa apa lagi, bermacam-macam lah yang ada dalam agama Islam. Kalau kita hidup tanpa kesemua perkara itu dalam keadaan kekosongan, maka kita adalah umpama tanah yang kering kontang, yang keras dan berdebu, dan tidak mengeluarkan apa-apa hasil dan apa-apa tumbuh-tumbuhan maupun buah-buahan. Maknanya seperti tanah yang tidak memberikan apa-apa nilai manfaat, ya, seperti benda yang tidak ada nilainya, kan tak mengeluarkan apa-apa hasil. Sebab tu saya teringat dalam satu hadis, ya, yang mana Nabi SAW ada menyebutkan, sekejap ya, mana hadisnya? Baik. Ada satu hadis Nabi SAW menyebutkan, selain pula ni. Sekejap ya.
Terbitukan. Okey. Okey. Hadis ni Nabi SAW sebut, perumpamaan aku, kata Nabi, ini adalah hadis Bukhari Muslim. Perumpamaan aku yang membawa petunjuk dan membawa ilmu. Nabi kata aku membawa petunjuk dan ilmu adalah seperti perumpamaan ghaib. Ini hujan yang renyai, bukan hujan lebat. Hujan yang renyai. Yang apabila jatuh ke muka bumi, maka tanah itu terbahagi kepada beberapa jenis. Tanah tu kita lah yang menerima petunjuk tu. Yang pertama dipanggil tanah tayyibah, iaitu tanah yang bersih dan subur. Bila dia terima air hujan, ni saya terjemah terus. Bila dia terima air hujan, dia akan menakungkan air hujan sebagai minuman. Kalau dia tahan air hujan tu supaya orang boleh ambil minum, binatang boleh minum. Dalam masa yang sama juga, dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang banyak dan lebatnya buah-buahannya. Ini sifat orang beriman. Bila sampai kepada dia iman, sampai kepada dia Islam, sampai kepada dia Quran, sampai kepada dia hadis, sampai kepada dia peringatan dan sebagainya, hati dia itu absorb benda itu dan dia mengeluarkan hasil. Dia bukan bila dengar-dengar saja, hilang gitu je, tak. Dia beramal, dia rasa takut. Adapun yang kedua, Nabi kata, wa minha ajadib, ada yang tanah yang bila dia terima hidayah, dia terima ilmu tu, amsakatil ma', dia sekadar menahan air. Tanah tu dia takungkan air supaya orang dapat ambil manfaat daripada air tu. Tetapi dia tak mampu, tanah tu tak mampu mengeluarkan tanam-tanaman. Yang pertama tadi, air pun dia takung, tanaman pun dia keluar. Yang ni tanaman tak keluar air saja. Jadi orang pun dapatlah minum daripadanya, orang pun dapat ambil air manfaat. Dapatlah juga daripada tak ada. Ya. Tapi dia tak sebagus tanah yang pertama. Ini umpama macam orang yang bila sampai pada dia iman, sampai kepada dia peringatan dan sebagainya, dia ambil pengajaran, tapi pengajaran dia itu seketika sahaja. Dia tak macam golongan pertama. Tapi Nabi sebut pula, ada golongan yang disebutkan umpama tanahnya qi'an. Ini bahaya ni. Dia bila air hujan turun, dia tak takung air, dia tak mengeluarkan tanam-tanaman langsung. Ini adalah tanah yang paling teruk sekali. Ini yang kita sebut sebagai tanah yang keras, degil. Ya? Baik. Itu pengajaran yang kita ambil. Ya? Kemudian yang kedua, ayat ini juga menerangkan kepada kita berkenaan dengan hari kiamat. Tadi kita dah sebut dah pengajaran yang tadi tu, betapa pentingnya Al-Quran, peringatan dalam Al-Quran, supaya ia dapat melembutkan hati manusia yang keras. Ya? Melembutkan hati manusia yang keras. Ya? Kerana hati manusia yang keras ni, bila kena kepada peringatan-peringatan itu, maka dia tidak memberikan manfaat. Tak memberikan kesan. Baik. Yang seterusnya, Allah Ta'ala menerangkan ayat ini berkenaan dengan hari kiamat. Bagaimana Allah Ta'ala kata, hari kiamat itu, Allah turunkan air hujan, kemudian keluarlah daripada tanah yang kering kuntang itu hidupan. Ya, bangkitlah, zatis sada', akan keluarlah dengan cepat hasil-hasilnya. Maka kat sini nak menunjukkan kepada kita perumpamaannya, air hujan itu, zatir raja' ini adalah sebagai satu perumpamaan yang mana pengajaran yang boleh kita ambil, bagaimana pentingnya untuk kita menanam, bercucuk tanam, ataupun mengumpul bekalan-bekalan untuk kita bawa pulang pada hari kiamat. Kerana pada hari kiamat Allah kata zatis sada', sebagaimana manusia itu akan dihidupkan balik, dikeluarkan balik daripada kubur, tetapi bukan sekadar mereka saja akan dihidupkan balik dalam kubur, bahkan amalan-amalan mereka juga, ya, bahkan
amalan-amalan mereka juga, amalan baik, amalan buruk yang mereka kerjakan, itu pun Allah Ta'ala akan keluarkan balik. Allah Ta'ala akan bangkitkan balik untuk dihisab, untuk dihitung, dan sebagainya. Yang menyebabkan perkara itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada ianya memberikan manfaat ataupun tidak. Sama ada ia memberikan manfaat ataupun tidak kepada pelakunya. Maka kat sini menunjukkan pada kita pengajaran betapa penting untuk kita mempersiapkan bekalan menuju hari akhirat, supaya amalan itu yang kita bawa pulang adalah merupakan amalan yang terbaik, supaya kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah permudahkan penghisabannya. Baik, wallahu taala alam. Sekadar itu untuk petang ini, insya-Allah kita akan sambung lagi pada pengajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum. Originally, what I remove, the red is down. Is down.